Dan sebab itu tahun 1567 telah sampailah tuan-tuan angkatan tentera Uthmaniyah berserta dengan kapal perang Uthmaniyah di perairan Aceh. Dan Aceh juga turut menjadi hub, turut menjadi pusat pusat berkumpulnya tentera Aceh, tentera Uthmaniyah dan juga pakar-pakar meriam Uthmaniyah. Dan daripada Aceh inilah kemudiannya dihantar ke kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Antaranya yang saya sebut sebelum ni adalah meriam Ki Amok tu, kemudiannya juga kepada kerajaan Islam yang lain lah ya tuan-tuan ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rasulul Karim. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pada Tuan Imam merangkap moderator ataupun pengurusi majlis pada malam ini. Yang berbahagia tuan-tuan para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah Masjid Al-Hasanah Bangi. Okey tuan-tuan, hari ini insya-Allah saya akan bawa tajuk kita mengenang apakah hubungan alam Melayu dan Uthmaniyah tuan-tuan. Alam Melayu ini adalah terdiri, kalau kita klasifikasi ke alam Melayu ni, gugusan kepulauan alam Melayu ni lah, merangkumi Sumatera, Semenanjung, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan sebagainya. Apakah hubungannya dengan Uthmaniyah? Kita ada hubungan yang tersendiri tuan-tuan dengan Uthmaniyah. Sebab kalau pertamanya adalah hubungan awal bangsa Turki dan alam Melayu. Bangsa Turki dan alam Melayu ni tuan-tuan, hubungannya dah sangat lama. Tuan-tuan boleh tengok slide, hubungan yang terjalin sudah ribuan tahun. Hubungan apa? Yang pertamanya adalah hubungan dakwah dan juga dengan hubungan perdagangan. Sebelum alam Melayu ni sampainya dakwah Islam pun telah adanya hubungan dengan Turki. Di mana dulu kalau dalam dunia perdagangan dia ada dua jalan. Jalan sutera di bahagian darat tu dan di bahagian laut ni kita namakan sebagai jalan rempah. Di mana perdagangan matlamat utama perdagangan ni adalah rempah. Oleh kerana alam Melayu ni kedudukannya adalah sangat baiklah, dia berada di tengah-tengah di antara tamadun-tamadun besar pada ketika itu. Kalau di sebelah barat ada Turki, Arab dan Parsi, juga India. Kalau di sebelah timur ada China. Jadi dengan sebab itu bangsa-bangsa besar ini mereka berkumpul di alam Melayu, terutama ini di bahagian Selat Melaka. Sebab apa tuan-tuan? Selat Melaka ni dia terlindung daripada dua banjaran Bukit Barisan di Sumatera dan banjaran Titiwangsa di Semenanjung ni, menyebabkan Selat Melaka itu terlindung daripada angin, menyebabkan dia sesuai untuk jadi pusat perdagangan. Sebab itulah pelabuhan Melaka pernah tumbuh sebagai pelabuhan yang besar di dunia ni, di Selat Melaka. Apa bukti dia bahawa bangsa Turki ini telah ada hubungan dengan alam Melayu? Antara bukti dia tuan-tuan, pernah dicatatkan oleh Ibnu Battuta, seorang pelajar Islam yang sangat masyhur, dalam kitabnya, kitab Rihlah, di mana Ibnu Battuta dia singgah ketika dia sampai ke alam Melayu. Dia pergi ke beberapa buah tempat lah, antaranya Samudra Pasai. Ketika Samudra Pasai, masa itu Samudra Pasai telah Islam. Dia mencatatkan bahawa kerajaan Samudra Pasai ini memang kuat pengamalan Islamnya di zaman pemerintahan Sultan Malik Zahir As-Sani. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya, dia singgah di sebuah tempat di alam Melayu juga yang dicatat oleh Ibnu Battuta sebagai Kailu Kari. Kailu Kari ini sebahagian daripada ahli sejarah menamakan dia sebagai Kuala Krai. Sebab apa tuan-tuan? Di sini dia jumpa dengan seorang pemerintah perempuan, puteri raja, dan disebut oleh Ibn Battuta sebagai Urduja. Ada ahli sejarah menyamakan Urduja ni dengan seorang tokoh yang masyhur di dalam sejarah Melayu ni, Urduja Wijaya Malasingga. Dan disebut bahawa Urduja ini fasih berbahasa Turki. Ini menunjukkan bahawa zaman itu sudah ada hubungan antara bangsa Melayu dan bangsa Turki. Kalau tidak, bagaimana Ibnu Battuta boleh mencatatkan bahawa puteri Urduja ini
fasih berbahasa Turki. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jelas ya slide ni? Boleh nampak InsyaAllah. Kita masuk pula ke abad ke-15 di zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka itu bagaimana hubungannya. Hubungan Uthmaniyah ni kita boleh simpulkan ada 5 lah hubungan yang terbentuk. Pertama, dakwah, perdagangan. Dakwah dan perdagangan ini berlaku di zaman sebelum penjajahan. Adapun di zaman penjajahan berlaku terjalin hubungan siasah, ketenteraan dan juga pendidikan. Di zaman di abad awal ni sebelum penjajahan, ini adalah gambar alat kebesaran. Alat kebesaran kerajaan Brunei Darussalam dinamakan sebagai pedang bongkok. Pedang ini dihadiahkan oleh Sultan Uthmaniyah, Sultan Bayazid yang pertama, kepada seorang Syarif Mekah namanya Syarif Ali. Syarif Ali ni kemudiannya meninggalkan Mekah. Dia pergi ke Brunei menjalankan dakwah Islam. Akhirnya Sultan Brunei tertarik dengan Syarif Ali ni. Dia kahwinkan dengan anak perempuannya dan diangkat menjadi Sultan Brunei. Syarif Ali namanya. Kalau tuan-tuan pergi ke Brunei, biasa dengan University Sultan Syarif Ali. Itu nama sebenar nama tokoh ini. Dia asalnya seorang Syarif Mekah. Dan dia dapat hadiah daripada Sultan Uthmaniyah. Hadiah pedang bongkok, dan dia kemudiannya dijadikan pedang kebesaran, alat kebesaran kerajaan Brunei Darussalam. Dan ini adalah makam Sultan Sultan Syarif Ali, Sultan Brunei, yang dijadikan dan juga masyhur dengan gelaran Sultan Barakat. Makamnya ada di Brunei lah, di Kota Batu itu. Kemudian kita lihat sila apakah terjalinnya hubungan antara Sultan Uthmaniyah dan Sultan Melaka. Dalam sebuah buku ni tuan-tuan, nama buku ni buku Intizar Al-Nain, ditulis oleh seorang penulis Turki namanya Zafir Ozkan. Buku ni saya beli di Istanbul. Dia tulis bahawa pada tahun 1471 berlakunya hubungan perdagangan antara Sultan Melaka pada ketika itu namanya Sultan Mansur Shah. Tuan-tuan mesti tahu nama Sultan Mansur Shah ni sangat masyhur lah. Dalam sejarah Melaka, Sultan Mansur Shah ni sangat masyhur sebab tokoh yang sedang naik. Antaranya Hang Tuah, 5 bersaudara ni zaman Sultan Mansur Shah. Ditulis oleh Zafir Ozkan ini bahawa ketika zaman Sultan Mansur Shah ni 1471 ni terjalinnya hubungan perdagangan antara Kesultanan Melaka dan Uthmaniyah, dan lebih jauh daripada itu ditulis oleh Zafir Ozkan ini bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih telah kahwinkan anak perempuannya dengan anak Sultan Mansur Shah yang namanya Alauddin Riyad Shah, yang kemudiannya menjadi Sultan Melaka yang ke-8. Sultan Melaka Sultan Melaka yang ke-7, Sultan Melaka yang ke-7. Ini petikan daripada Zafir Ozkan, petikan yang saya terjemahkan ke bahasa Melayu. Dinamakan dicatatkan bahawa Sultan Mansur Shah telah kahwin, Sultan Muhammad Al-Fatih telah kahwinkan anak perempuannya dengan Raja Alauddin Riyad Shah yang kemudian menjadi Sultan Melaka yang ke-7 itu. Kemudiannya dalam buku ini tuan-tuan, dalam buku ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Iman Muhammad Abbas. Dia juga menulis fakta yang sama bahawa Sultan Mansur Shah ni mengakui kekuasaan Uthmaniyah, sehingga kan ketika dia berhubung dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, dia tidak memakai gelaran Sultan. Dia memakai gelaran Mansur Pasha. Ini adalah gelaran Menteri Uthmaniyah. Begitu hormatnya dia dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ini petikan dalam buku Dr. Iman Abbas ini. Yang ini adalah timeline, garis masa antara Sultan Uthmaniyah dan Sultan Melaka. Dan ini terjadi kesamaan zaman kegemilangan Sultan Uthmaniyah itu berlangsung adalah zaman juga berlangsungnya kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita tengok zaman kegemilangan Uthmaniyah tu, kita boleh meletakkan bahawa permulaannya pada Muhammad Al-Fatih kerana kejayaan dia menakluki Konstantinopel itu pada tahun 1453, dan juga zaman Kesultanan Melayu Melaka bermula pada Sultan Muzaffar Shah. Permulaan Melaka menjadi pusat tumpuan dunia, pusat perdagangan antarabangsa, sehingga kan menjadi tumpuan pedagang-pedagang dari seluruh dunia pada ketika itu. Kemudiannya tuan-tuan, kita tengok daripada ini adalah
kalau kita lihat Sultan Muhammad Al-Fatih ni anak-anaknya, dan dia ada anak perempuannya, ada puteri yang tidak diketahui namanya. Kalau mengikut Zafir Ozkan, salah seorang puteri ini telah dikahwinkan dengan anak Sultan Mansur Shah ataupun Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang ini pula adalah salah silah pada Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah, salah seorang anaknya Sultan Alauddin. Dan ini adalah makam Sultan Muhammad Al-Fatih yang hari ini terletak di Istanbul lah. Ketika saya membuat kajian antara hubungan alam Melayu dan Osmaniyah, saya pergi ke Istanbul dan saya ziarah ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ini adalah menantunya kalau menurut pada Zafir Ozkan, Sultan Melaka yang ke-7, Sultan Alauddin Riayat Shah, dicatatkan sebagai seorang sultan yang soleh. Saya ada tulis sebuah buku, nama buku saya adalah tentang sultan-sultan soleh di alam Melayu ni, saya kumpulkan dan saya masukkan Sultan Alauddin. Dan di batu nisannya memang dia ada tulis seorang wali Allah seorang wali Allah yang soleh lah, berdarah putih dan sebagainya. Dan ini adalah gambaran kedatangan pedagang-pedagang Turki di Melaka. Betulkah adanya pedagang Turki di Melaka ni? Dicatatkan oleh seorang pencatat Portugis yang sangat masyhur, namanya Tomo Pires, dalam bukunya Suma Oriental. Dalam buku Suma Oriental ni, Tomo Pires mencatatkan bahawa antara pedagang-pedagang yang berdagang di pelabuhan Melaka, antaranya adalah pedagang-pedagang daripada Turki Uthmaniyah. Ini pencatatan daripada Tomo Pires, ditulis dalam bahasa Portugis dan saya terjemah ke bahasa Melayu. Disebutkan bahawa ini antara orang-orang ataupun pedagang-pedagang yang berdagang di Melaka sejauh orang-orang daripada Afrika. Ini keluar Malindi ini adalah orang Afrika. Kemudian juga termasuk orang Turki Uthmaniyah. Barang-barang apa yang dibawa daripada Melaka ni? Apakah barang yang diminati oleh orang-orang Turki Uthmaniyah ni? Ini adalah barang antaranya cengkeh, buah pala, lidah buaya, timah, kemian. Ini barang-barang yang diminati, bulu burung kasturi, dan yang paling berharga sekali adalah rempah ratus, memang paling berharga sekali. Ini adalah buku yang tulis oleh seorang ahli akademik Naif Rodan. Dia juga mencatatkan bahawa rangkaian perdagangan Kesultanan Melayu Melaka itu terjangkau sehingga kepada Turki Uthmaniyah. Ini petikan bahawa Melaka meluaskan jaringan perdagangannya sehingga kepada Empayar Turki Uthmaniyah. Apakah kepentingan Melaka pada Uthmaniyah? Melaka ni sangat penting pada dunia Islam pada zaman kegemilangannya. Sebab apa? Melaka ni menjadi pusat pengumpulan rempah-rempah, dan pada zaman itu rempahlah komoditi yang paling berharga. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, petroleum lah. Siapa negara yang ada petroleum, dia akan menjadi negara yang sangat mewah lah. Begitulah zaman dulu, siapa yang menguasai perdagangan rempah, maka dia negara itu ekonomi sangat kuat. Dengan sebab itulah Alfonso de Albuquerque menulis bahawa Melaka adalah penyara negara-negara Islam. Tuan-tuan, dan kenapa rempah ini sangat berharga, tuan-tuan? Dia yang pertamanya dia adalah sumber ubat-ubatan. Zaman dulu kalau demam, penyakit selesema, terbatuk, memang dirawat dengan rempah. Zaman tu belum lagi orang mengenal paracetamol, Panadol, belum lagi, rempah lah. Selain daripada dulu, rempah ni dia sangat berharga kerana dia boleh mengawet daging. Sebab itu ataupun mengawet makanan. Sebab itu zaman dulu kalau berlakunya perang antara dua pasukan perang, kalau pasukan yang ada rempah ni, dia ada kelebihan untuk menang. Sebab dia dapat mengawet makanan untuk tentera. Dengan sebab itulah rempah dulu sangat berharga. Dan antara punca utama selain daripada menyebarkan dakwah Kristian tu, antara punca utama penjajah barat ke sini adalah dengan sebab rempah ni. Dan Melaka menjadi pusat pengumpulan rempah. Sebab tuan-tuan, rempah ni banyak ditanam di gugusan kepulauan alam Melayu ni, di Maluku, di Sulawesi. Saya dah pergi ke pulau-pulau ini, memang banyak rempah, cengkeh dan sebagainya. Tetapi mereka kumpulkan di Melaka sebab kedudukan Melaka tu, pertama sebagai kuasa politik yang kuat,
dan juga dia ada pelabuhan yang sangat baik berada di jalan pertengahan antara dunia barat dan dunia timur. Dan ini juga dan daripada Melaka lah, rempah-rempah daripada Maluku, Sulawesi semua tu kumpul di Melaka, dan daripada Melaka inilah tersebar ke seluruh dunia, terutama pada dunia Islam. Dan ini adalah jalan pelayaran antara Istanbul ke Melaka zaman itu, tuan-tuan. Zaman ni Istanbul ni dia masuk ke laut Mediterranean tu, kemudian dia disusur ke muara sungai Nil, kemudian daripada sungai Nil tu dulu ada terusan lama sebelum terusan Suez wujud. Terusan lama tu telah ada yang menyambungkan antara sungai Nil ke Laut Merah. Zaman Sayyidina Umar pernah perintahkan Amru al-As untuk memperbaharui terusan yang menghubungkan antara Sungai Nil dan Laut Merah yang dipanggil dengan Qanat Amirul Mukminin, terusan Amirul Mukminin zaman ketika Amru al-As memerintah Mesir. Apa buktinya bahawa rempah ni sangat penting kepada Turki Uthmaniyah, tuan-tuan? Antara ini saya kunjung ke hospital yang dibina di zaman Sultan Bayazid II, anak Sultan Muhammad Al-Fatih, yang terletak di Erdine. Tengok, bahan ubatannya utamanya adalah rempah-rempah yang ada di alam Melayu. Cengkeh, buah pala, semua ni adalah dan kulit kayu manis, bunga lawang, semua ni adalah bahan yang digunakan untuk perubatan. Tambah juga mereka ni duduk di negara yang dingin, negara sejuk, ada salji, mereka perlu panaskan badan. Kalau orang Eropah yang non-Muslim, orang Portugal, Spanyol dan sebagainya, mereka boleh minum arak. Tapi Turki Uthmaniyah dia tak minum arak, dia kuat Islamnya. Mereka panaskan badan dengan rempah. Sebab itu tuan-tuan, walaupun rempah itu puncanya di dalam Melayu, tapi orang Melayu tak masukkan rempah dalam teh ataupun minuman lah, minuman kopi ke teh tak masukkan rempah. Tapi orang Turki, orang Arab, dimasukkan rempah dalam kopi dan teh untuk apa? Memanaskan badan. Selain daripada tu, tuan, dalam sejarah Melaka yang masyhur, terutama dicatat dalam Hikayat Hang Tuah, adanya pelayaran antara Hang Tuah ke Istanbul, di mana Sultan Melaka pada ketika itu, Sultan Mansur Shah, perintahkan Tuah untuk ke Istanbul untuk beli meriam, ataupun zaman dulu sebut sebagai bedil. Sebab apa? Zaman itu memang Uthmaniyah ni teknologi meriam dia sangat hebat. Kalau di Eropah itu teknologi meriam dia yang hebat. Okey, kita masuk ke abad 16 pula, abad penjajahan, tuan-tuan. Dicatatkan dalam buku ni, tuan-tuan. Ini adalah sebuah dokumen Portugis tentang Melaka, terutamanya tentang perang antara Melaka dan Portugis. Dicatatkan dalam buku ni di mana terdapat, ni saya ambil gambarannya, bahawa dalam tentera Melaka ni, pencatat Portugis telah mencatatkan bahawa ketika Portugis perang dengan Melaka, dalam angkatan tentera Melaka ni ada ramai orang-orang Turki Uthmaniyah. Ramainya tentera Turki Uthmaniyah yang lengkap dengan berbaju besi dan bersenjata. Dan juga, tuan, seorang ahli akademik, Profesor Saim Kaidabi, juga menulis bahawa ketika Portugis dapat menakluk Melaka, sejurus selepas Portugis dapat menakluk Melaka, apabila dapat berita ni kepada Turki Uthmaniyah, sejurus selepas itu Sultan Uthmaniyah telah menghantarkan bantuannya ke Melaka untuk membebaskan Melaka dari penjajahan Portugis ni, tuan-tuan. Dan tidak heranlah apa yang disebut oleh Prof. Saim itu, kerana beberapa tahun, 2-3 tahun sebelum penaklukan Portugis ke atas Melaka, telah berlakunya perang-perang, telah berlaku 2 peperangan besar antara kerajaan-kerajaan Islam di India dengan Portugis, yang mana kerajaan-kerajaan Islam ini juga telah mendapat bantuan daripada Turki Uthmaniyah. Antara kerajaannya, kerajaan Islam Deccan, kerajaan Gujarat, dan sebagainya, Bahmani juga,
mereka ini mendapat bantuan daripada kerajaan Uthmaniyah dan juga Mamluk. Yang pertama pada tahun 1508 dinamakan sebagai Perang Diu. Kemudiannya 1509 dinamakan Perang Chaul. Ini dalam catatan sejarah sangat masyhur. Dalam kedua-dua perang ni berlaku antara kerajaan-kerajaan Islam di India. Kerajaan-kerajaan Islam di India ni telah mendapat bantuan daripada Turki Uthmaniyah. Maka tidak hairanlah pada tahun 1511 seperti yang dinyatakan oleh penulis-penulis Portugis seperti de Castahenda, João de Barros dan sebagainya, mereka juga mencatatkan bahawa dalam tentera Melaka adanya tentera Turki Uthmaniyah yang lengkap berbaju besi dan sebagainya, tuan-tuan. Dengan sebab itu, tuan-tuan, aliran teknologi meriam ini telah sampai ke Melaka daripada Turki Uthmaniyah melalui India, tuan-tuan. Yang ini adalah sebuah meriam yang dibuat di India, kemudian dihadiahkan oleh Raja Kalikat di India kepada Sultan Melaka yang namanya Peka de Malaka. Meriam ini dengan motifnya itu jelas sekali dia adalah meriam buatan India, dan tidak heran ini sebuah meriam besar milik Kesultanan Islam Bahmani, Kesultanan di India. Meriam ini memang mendapat bantuan daripada jurutera Uthmaniyah. Dan inilah aliran kita tengok peta ni, aliran teknologi berlaku daripada Istanbul, Turki Uthmaniyah ke Melaka itu melalui India, melalui kerajaan-kerajaan Islam di India. Sebab apa tuan-tuan? Turki Uthmaniyah pada ketika itu teknologi meriam dia sangat hebat, ya. Apa buktinya, tuan-tuan? Ini saya telah menjejak meriam Muhammad Al-Fatih. Meriam ini dibuat pada tahun 1464. Ini meriam Sultan Muhammad Al-Fatih sangat besar, tuan-tuan, sangat hebat. Dia sampai hebat teknologi meriam Uthmaniyah ni, dia boleh pecahkan kepada dua supaya senang untuk bawa. Kemudian bila nak tembak tu dia akan cantumkan. Dia ada skru di tengah-tengah, tuan-tuan. Boleh tengok macam mana skru ni. Sinilah gambar skru dia, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, meriam besar dengan ada skru tengah-tengahnya. Tuan-tuan boleh bayangkan spanner dia macam mana. So mana dia punya spanner tu, dan macam mana orang yang pulas spanner tu. Ini semua teknologi yang dimiliki oleh Uthmaniyah pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sangat hebat Uthmaniyah. Dan sangat banyak, tuan-tuan, saya jejak meriam-meriam Sultan Muhammad Al-Fatih ni, saya jejak buat pengkajian. Ada banyak meriam-meriam yang sangat yang unik lah dan hebat. Ini antara meriamnya dengan penuh corak-corak, dengan penuh corak, dan dia ada yang sebelah kecil, sebelah besar ni semua ada. Dari segi teknologi tu dia ada sebab-sebab dia dibuat. Sebab apa meriam dia macam ni? Maknanya dia punya teknologi tu, pengkajian jurutera Uthmaniyah zaman Muhammad Al-Fatih tu telah ada pengetahuan teknologi yang hebat, tuan-tuan. Dan ini adalah zaman gambaran Kesultanan Melayu Melaka yang telah jatuh pada Portugis pada tahun 1511. Dan Portugis ketika menyerang Melaka, tuan-tuan, dia sebenarnya telah membawa dendam perang salib. Ini bukti telah ditemui ketika proses arkeologi dibuatkan di Bukit Sempal, telah ditemui jata Alfonso Henrique yang pertama, King Portugal yang pernah menentang umat Islam. Maka tentera Portugal dibawa ni untuk menaikkan semangat dia untuk menentang orang-orang Melaka pada tahun 1511 itu. Dan ini, tuan-tuan, dalam buku ni seorang ahli sejarah yang masyhur di Indonesia, Prof. Azyumardi Azra, tulis dia ditulis pada tahun 1511, tuan-tuan, Portugis di Melaka telah digemparkan bahawa telah ada persiapan untuk orang-orang Turki Uthmaniyah untuk membantu orang-orang untuk membantu membebaskan Melaka dari penjajahan Portugis. Maknanya tentera kerajaan Uthmaniyah dia memang ada usaha dia untuk bebaskan Melaka daripada penjajahan Portugis, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, tengok ini makam siapa, tuan-tuan? Ini seorang makam seorang tokoh yang sangat penting
Namanya adalah Sultan Ali Murayat Shah. Siapakah Sultan Ali Murayat Shah ni? Dia adalah penubuh kerajaan Aceh. Tuan-tuan biasa dengar Aceh, kerajaan Aceh Darussalam. Yang pengasasnya namanya adalah Sultan Ali Murayat Shah. Sultan Ali Murayat Shah ni, dia tubuhkan kerajaan Aceh ni sekitar tahun 1498 di ambang kejatuhan Melaka tu, dia tubuhkan kerajaan Aceh. Dan apabila dia dapat tahu sahaja Portugis telah menjajah Melaka, kota Melaka telah jatuh di tangan Portugis, maka dengan sebab itulah Sultan Ali ini telah menjalinkan hubungan dengan Uthmaniyah, dan dia sangat berharap supaya Sultan Uthmaniyah, Angkatan Tentera Uthmaniyah dapat menjadikan Aceh sebagai tapak dia, dan kemudiannya sekaligus dapat mengusir Portugis daripada alam Melayu ni. Dan dengan itulah Sultan Ali Murayat Shah mula menjalinkan polisi bersahabat dengan Sultan Uthmaniyah. Dan pada ketika itu, zaman itu adalah zaman Sultan Salim pertama. Ini adalah makam Sultan Salim, tuan-tuan ya. Sultan Salim ni adalah cucu Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Portugis berperang dengan Melaka tahun 1511 itu, ketika itu Sultan Aceh, Sultan Uthmaniyah adalah Sultan Bayazid kedua, anak Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Bayazid ni dia agak susah nak bantu Melaka, sebab pada tahun dia mangkat 1512. Melaka ditakluk oleh Portugis 1511. Ketika 1511 tu dia tengah sakit. Dia tengah sakit dalam waktu yang sama Kesultanan Syiah di Iran, Kesultanan kerajaan Safawiyah tu, kerajaan Safawi, Sultan Ismail pertama itu dia mengganggu Uthmaniyah, dan juga kerajaan-kerajaan Kristian di Eropah juga mengganggu Uthmaniyah. Yang lebih teruk lagi zaman tu, anak-anak Sultan Bayazid ni mereka berperang sama sendiri. Dengan sebab itu bantuan untuk ke Melaka itu sukar untuk dilaksanakan. Walau bagaimanapun, anaknya Sultan Salim pertama ni, yang gambar dia punya makam ni, dia telah meneruskan usaha untuk membebaskan alam Melayu ni dari penjajahan Portugis. Ini tuan-tuan, ini adalah sebuah meriam, meriam yang dibuat oleh Kesultanan Demak. Namanya meriam Ki Amok. Meriam ini juga mendapat sentuhan daripada jurutera Uthmaniyah. Meriam ini kemudiannya Sultan Demak menghadiahkan kepada Sultan Banten, dan Sultan Banten kemudian gunakan meriam ini untuk lawan Belanda, tuan-tuan. Dan ini adalah dan di atas meriam ni dia ada inskripsi, ada bertulis Arab, tulis-tulisan Arab, membuktikan ini bukan meriam barat. Ini adalah meriam buatan tempatan dengan bantuan jurutera Uthmaniyah. Ketika zaman Sultan Al-Qahar, sepanjang saya akan cerita, Al-Qahar telah sampai jurutera Uthmaniyah di Aceh. Kalau tengok di atas meriam, tuan-tuan, dia ada perkataan inilah, perkataan Arab ni, doa-doa yang mendapat sentuhan Uthmaniyah. Ini adalah makam seorang Sultan Aceh yang kemudiannya Sultan Aceh yang keempat, namanya Sultan Alauddin Al-Qahar. Pada zaman dia inilah di mana ada hubungan yang lebih erat antara Sultan Aceh dan juga Sultan Uthmaniyah. Dan pada zaman dia ini telah dihantarkan utusan daripada Aceh kepada Sultan Uthmaniyah supaya memohon bantuan daripada Sultan Uthmaniyah untuk dihantar ke Aceh, supaya Aceh dapat dijadikan tapak utama dalam misi menghalau Portugis dari alam Melayu ini. Tuan-tuan, dalam kitab Bustanus Salatin juga ada disebut oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini adalah seorang ulama penasihat kepada Sultan Aceh. Dia juga ada sebut zaman Sultan Alauddin Rayat Shah Al-Qahar ini memang dia telah mengirimkan utusannya ke Istanbul, pertama untuk meneguhkan agama Islam, untuk dakwah tu, dan kemudiannya untuk menjemput pakar-pakar pembuat meriam Uthmaniyah, tuan-tuan,
Ini adalah surat yang ditulis oleh Sultan Alauddin Al-Qahar kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini anak kepada Sultan Salim yang pertama tu. Sultan Alauddin Al-Qahar ni, dia telah hantar seorang utusan namanya Husin namanya. Husin ni telah membawa surat ini untuk dihantar kepada Sultan Utsmaniyah yang namanya pada ketika itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sampai Husin ni ke Istanbul, dia nak jumpa dengan Sultan Utsmaniyah. Tetapi Sultan Sulaiman pada ketika itu dia dalam perjalanan pergi jihad. Dan dalam perjalanan pergi jihad di Hungary. Dalam perjalanan jihad ke Hungary itu, Sultan Sulaiman sampai di sebuah tempat namanya Zigetvar. Dan dia telah syahid di Zigetvar ni tuan-tuan. Dengan sebab itu Husin ni dia perlu menunggu dalam tempoh yang lama. Lebih kurang dalam 2 tahun dia tinggal di Istanbul, tak dapat berjumpa dengan Sultan Utsmaniyah. Yang ini adalah makam Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan di sebelahnya itu adalah gambaran Sultan Sulaiman sedang pergi jihad ke Hungary ini. Dan Sultan Sulaiman ini dia setelah dia syahid itu diangkat anaknya namanya Sultan Salim yang kedua. Dan Husin ni, utusan Aceh ni, dia telah bawa rempah yang banyak. Tetapi sebab dia telah lama duduk di Istanbul dan rempah ni berharga, dia telah gunakan rempah ni untuk penghidupan dia lah. Rempah ni digunakan untuk belanja dia. Akhirnya tinggal sikit sahaja rempah. Rempah yang sikit, rempah lebih kurang secupak dihadiahkan kepada Sultan Salim yang kedua. Dan Sultan Salim pun hadiahkan meriam di Aceh dan dinamakan sebagai meriam lada secupak. Ini adalah surat Sultan Salim kedua kepada Sultan Alauddin Al-Qahar bertarikh 1567, yang mana Sultan Salim pada ketika itu dia telah bila dia dapat surat daripada Sultan Alauddin Al-Qahar yang ditujukan kepada ayahnya, tapi ayahnya telah mangkat, kemudian dia naik jadi Sultan Utsmaniyah. Sejurus selepas dia naik jadi Sultan Utsmaniyah, dia telah hantarkan segerombolan, sekumpulan seangkatan tentera Utsmaniyah yang diketuai oleh Laksmana Utsmaniyah namanya Kurtuglu Haidar Rais dan juga Mustafa Çavuş, tuan-tuan, beserta dengan kapal-kapal Utsmaniyah. Yang ini adalah meriam yang saya sebut tadi, meriam hadiah daripada Sultan Utsmaniyah. Di samping daripada meriam-meriam yang lain, ini meriam yang turut dihadiahkan yang dinamakan sebagai meriam lada secupak. Dan tentera dan Sultan Utsmaniyah telah menghadiahkan meriam yang sangat besar-besar. Meriam yang besar-besar kepada Sultan Aceh, tuan-tuan. Dengan bukan sekadar mengirimkan meriam, malah mereka telah mengirimkan pakar-pakar meriam. Sultan Utsmaniyah dia kirimkan pakar-pakar meriam ke Aceh supaya apa? Untuk mengajar orang-orang Aceh cara membuat meriam yang hebat-hebat agar mereka dapat menentang penjajah, dapat mengusir penjajah-penjajah daripada barat ni, terutamanya penjajah Portugis, tuan-tuan. Dan sebab itu tahun 1567 telah sampailah, tuan-tuan, angkatan tentera Utsmaniyah beserta dengan kapal perang Utsmaniyah di perairan Aceh. Dan Aceh juga turut menjadi hub, turut menjadi pusat pusat berkumpulnya tentera Aceh, tentera Utsmaniyah dan juga pakar-pakar meriam Utsmaniyah. Dan daripada Aceh inilah kemudiannya dihantar ke kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Antaranya yang saya sebut sebelum ni adalah meriam Ki Amok tu, kemudiannya juga kepada kerajaan Islam yang lain lah, tuan-tuan. Ini adalah meriam Aceh, meriam Utsmaniyah, buatan Utsmaniyah yang berada di Aceh, yang digunakan oleh Aceh berabad-abad lamanya, tuan-tuan. Bayangkan daripada zaman Portugis itu, zaman Sultan Alauddin Al-Qahar, sehingga kepada zaman ketika mana
Aceh berperang dengan Belanda 1873 zaman Sultan Muhammad Daud Shah itu. Yang ini adalah gambar di mana tentera Belanda telah rampas meriam-meriam besar Aceh. Meriam-meriam besar Aceh ni semua buatan Turki Uthmaniyah, mendapat bantuan daripada Turki Uthmaniyah, digunakan ketika perang dengan Belanda. Bayangkan tuan-tuan, punya lama beratus tahun, berabad-abad. Manfaatnya meriam Uthmaniyah kepada Aceh, tuan-tuan. Ini adalah gambar di mana meriam-meriam Aceh yang besar, tuan-tuan ya. Nampak ada meriam agung, meriam kaluk, meriam daripada jenis kaluk yang pendek itu. Ini dirampas oleh Belanda. Sampai sekarang ada di Belanda, di Bornbeck. Ini juga gambar yang sama. Ketika Belanda perang dengan Aceh 1873, mereka telah merampas meriam-meriam ni. Meriam ni bukan sampai 1873, dia sampai itulah 1560, mula 1567 itu. Bayangkan tuan-tuan, beratus tahun bermanfaatnya meriam Uthmaniyah kepada Aceh. Dan daripada meriam inilah Aceh sentiasa aktif menyerang Portugis di Melaka, tuan-tuan. Ini antaranya meriam di Museum Bornbeck di Belanda. Ini adalah meriam yang dirampas di Aceh, mendapat sentuhan ataupun buatan daripada jurutera Turki Uthmaniyah, tuan-tuan. Selain daripada pakar-pakar perang, angkatan tentera, Sultan Uthmaniyah juga, Sultan Salim kedua itu telah mengutuskan kapal-kapal perang, perang yang dinama yang Uthmaniyah panggil sebagai kapal Kardiga di Aceh. Dengan kapal-kapal inilah mereka kemudiannya telah membantu tentera Aceh bergerak ke Melaka untuk berperang dengan Portugis, tuan-tuan ya. Dan dengan sebab itulah pada tahun 1568 angkatan tentera Aceh dan Uthmaniyah ni, gerombolan tentera Aceh ni yang dibantu oleh sebahagian tentera Uthmaniyah ni, mereka telah bergerak ke Melaka lebih kurang seramai 15,000 orang. Dan daripada 15,000 ni lebih kurang dalam 400 orang tentera Uthmaniyah, mereka telah bergerak ke Melaka dengan beratus-ratus meriam-meriam untuk mengusir Portugis di Melaka, yang mana perang ini dipimpin sendiri oleh Sultan Aceh, Sultan Alauddin Al-Qahar. Ini dia punya inilah kapal perang Uthmaniyah sampai sekarang ada di perkampungan tentera Aceh, tentera Uthmaniyah di Aceh itu. Kapal perang Uthmaniyah, dia punya replika dia yang dihantar ke Aceh. Ini pula tuan-tuan adalah gambar seorang tokoh yang sangat penting di alam Melayu ni, yang saya turut masukkan dia dalam buku saya, Sultan Soleh di alam Melayu ni, namanya Sultan Babullah. Sultan Babullah ni adalah Sultan Ternate. Ternate ni mana tuan-tuan? Dia di Maluku. Kita biasa masyhur Ambon sebab berlaku perang Ambon dulu. Kalau Ambon tu di bahagian selatan Pulau Maluku, Ternate di utaranya. Dan Sultan Babullah ni, dia pernah berperang dengan Portugis dan dia berjaya mengusir Portugis daripada tanah dia, daripada wilayah dia. Portugis cuba menjajah Ternate, bagaimana dia menjajah Melaka, dia cuba menjajah Ternate, tetapi tidak berjaya kerana kekuatan Sultan Babullah ni. Dia seorang sultan yang soleh, yang warak. Dan tuan-tuan kisah Sultan Babullah ni sangat menarik, tuan-tuan. Sebelum dia diangkat menjadi sultan, ayahnya namanya Sultan Hairun. Sultan Hairun ini dia telah ditangkap oleh Portugis. Ketika Portugis mula serang Ternate, Portugis tangkap Sultan Hairun ni, dibelah badannya hidup-hidup, dan dia ambil jantungnya. Ambil jantungnya, dibuang di laut. Saya semasa buat kajian, saya pergi ke Ternate tu, ditunjuk oleh orang Ternate di kawasan di mana Portugis membuang jantung Sultan Hairun itu. Kemudian naiklah Sultan Babullah ni anaknya, dan Sultan Babullah ni telah berjihad menentang Portugis hingga Portugis berjaya dikalahkan. Terusirlah Portugis daripada Ternate, dan sejak itu Ternate tidak
berjaya, tidak mampu Portugis untuk menawan Ternate. Di sini tuan-tuan ibrahnya apa? Sultan ni dia kuat bila mana dia pegang dengan agama Islam. Kalau kita bandingkan Sultan Mahmud, Sultan Melaka yang terakhir, di mana zaman Melaka kalah dengan Portugis itu, dengan peribadi Sultan Babullah ni memang jauh lah. Sultan Babullah ni memang seorang sultan yang soleh, berpegang dengan agama Islam yang kuat, sultan yang sangat warak lah. Sebab apa Sultan Babullah ni hebat tuan-tuan? Antaranya tuan-tuan telah dicatatkan oleh seorang utusan daripada England masa tu belum lagi menjadi kuasa di Eropah. Ketika itu hanyalah Portugis dan Spanyol. Walau bagaimanapun kerajaan Inggeris pada tahun 1579 dia telah menghantarkan utusannya ke Ternate. Dicatatkan oleh Francis Drake ni tuan-tuan, bahawa ketika dia sampai ke istana Sultan Babullah tu, dia telah menemui orang-orang Turki Uthmaniyah, dan dia telah lihat Sultan Babullah ni dikelilingi oleh 60 orang ulama, dan mereka ulama-ulama ni, pembesar dan ulama-ulama ni, mereka berpakaian seperti pembesar dan ulama Turki Uthmaniyah. Sebab itulah Theodore de Bry kemudian dia menulis berdasarkan laporan Francis Drake ni, bagaimana 60 pembesar Ternate dan ulama Ternate ni berpakaian seperti pembesar dan ulama Uthmaniyah mengelilingi Sultan Babullah ni. Ini dicatatkan oleh utusan England ke Ternate pada tahun 1579. Jelas sekali kerajaan Ternate telah mendapat bantuan hikmat nasihat perang daripada Turki Uthmaniyah. Ini tuan-tuan adalah gambar benteng benteng Castella yang dibina oleh Portugis ketika Portugis cuba menjajah Ternate. Kemudiannya alhamdulillah Sultan Babullah dapat mengusir Portugis daripada Ternate, dan benteng ini dijadikan antara tempat pertahanan Sultan Babullah itu. Dan Aceh lah yang menjadi tempat bertapaknya, tapak pakar-pakar ni. Daripada Turki Uthmaniyah, daripada ke Aceh, dan Aceh ke kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan-kerajaan Islam di alam Melayu yang lain, termasuk kerajaan Ternate tuan-tuan Okey tuan-tuan. Masuk ke abad 17 pula tuan-tuan Ini juga abad penjajahan. Dia juga adalah seorang makam yang penting, Sultan Aceh tuan-tuan Sultan Aceh pada abad ke-17. Sultan Iskandar Muda namanya, sangat masyhur. Dia naik tahun 1607, dia naik menjadi Sultan Aceh, dan pada zaman dia juga dia telah mengukuhkan kembali dengan lebih erat hubungan antara kerajaan Aceh dan kerajaan Uthmaniyah dengan matlamatnya apa, antara matlamatnya apa, untuk menghalau Portugis yang bertapak di Melaka pada zaman itu tuan-tuan Okey. Dan ini adalah pada zaman Sultan Iskandar Muda ni tuan-tuan, telah dicatatkan bahawa Sultan Iskandar Muda ni dia banyak membangunkan Aceh dengan binaan-binaan yang hebat. Malah kompleks istananya dinamakan sebagai Darul Dunia ni memang dicatatkan oleh Syekh Nuruddin Araniri, mencatatkan bahawa kompleks istana ni sangat hebat. Ada sungai buatan dan sebagainya lah. Dan jelas sekali bahawa Sultan Iskandar Muda ni tuan-tuan, dia telah mendapat hikmat bantuan jurutera Uthmaniyah, dan tentera-tentera serta jurutera Uthmaniyah zaman Sultan Iskandar Muda ni dihantar ke Aceh, dan mereka diberi sebuah tempat yang dinamakan sebagai sekarang di Aceh Kampung Bite tuan-tuan. Bite tu daripada perkataan bait tu pula daripada perkataan Baitul Muqaddis, bermakna Sultan Uthmaniyah membuktikan bahawa zaman itu Sultan Uthmaniyah telah mengumpulkan pakar-pakar perangnya dekat di Baitul Muqaddis, dan dia telah arahkan pakar-pakar perangnya itu di Baitul Muqaddis itu untuk pergi ke Aceh. Sampai Aceh disambut oleh Sultan Iskandar Muda dan diberi tempat. Sampai sekarang masih ada kat kampung Bite ni. Ini adalah antara binaan yang ada sampai sekarang zaman Sultan Iskandar Muda. Ini termasuk dalam kompleksnya lah. Ini tempat isterinya bermain-main tuan-tuan Disemagai sebagai gunungan Juga ini pintu Kop. Ini masih binaan-binaan yang masih ada lah tuan-tuan Yang ini pula adalah sungai ni.
sungai buatan atau terusan buatan yang dulu termasuk dalam kompleks Darul Dunia ni, istana Sultan Iskandar Muda tuan-tuan Dan ini juga adalah benteng ataupun kubu perang yang dibina oleh Sultan Iskandar Muda, digunakan untuk pertahanan supaya Aceh selamat daripada serangan Portugis. Yang ini pun adalah masjid yang dibina oleh pada zaman Sultan Iskandar Muda. Juga yang ini juga adalah masjid yang sama dibina oleh Sultan Iskandar Muda juga. Semua bidang-bidang ini antaranya mendapat sentuhan dari ataupun khidmat nasihat daripada juru bina Uthmaniyah. Dan Sultan Iskandar Muda ni tuan-tuan, dia hidup sezaman dengan Sultan Ahmad Sultan Uthmaniyah. Dan Sultan Ahmad ni tuan-tuan, dia ni masjid Sultan Ahmad atau masyhur dikenamakan sebagai masjid biru ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Istanbul, Hagia Sophia, di seberang Hagia Sophia tu ada masjid Sultan Ahmad ni. Yang Sultan Ahmad ni lah sezaman dengan Sultan Iskandar Muda di Aceh. Dan ketika zaman pemerintahan dia telah sakit. Dengan sebab itu dia telah hantar 2 utusannya untuk ke Aceh, Muhammad Shalabi dan Ridwan Shalabi. Ridwan Shalabi dan Muhammad Shalabi ini dihantar ke Aceh untuk mendapatkan rempah-rempah supaya dapat mengubati penyakitnya itu. Dan Sultan Ahmad ni juga telah banyak menghantar macam mana yang saya sebut sebelum ni, pakar-pakar perang dan juga pakar binaan bersama angkatan tentera ke Aceh ya tuan-tuan. Buktinya tuan-tuan apa? Inilah buktinya. Yang ini adalah perkuburan angkatan tentera Uthmaniyah di kampung Bite di Aceh tuan-tuan masih ada lagi. Itu sebab dulu masa tsunami tahun 2004 habis ni semuanya. Rumah-rumah di kampung Bite tu, mereka ni kebanyakan ni keturunan Turki Uthmaniyah, keturunan tentera ni lah. Dan kemudiannya Erdogan telah membina rumah selepas tsunami tu, dan di rumah-rumah mereka tu ada lambang, ada bendera Turki. Sebab apa ni Erdogan meraihkan keturunan tentera Turki Uthmaniyah. Dan inilah tugu peringatan makam angkatan tentera Uthmaniyah di Aceh tuan-tuan. Dan tentera Uthmaniyah bersama tentera Aceh zaman Sultan Iskandar Muda ni sama juga seperti mana zaman Sultan Alauddin Al-Qahar. Mereka sentiasa menyerang Portugis di Melaka tuan-tuan. Kemuncaknya pada tahun 1629 di mana 20,000 tentera Aceh telah datang menyerang Portugis. Sehingga kan mereka ini serang daripada laut dan daripada darat, serang sikit-sikit menang, serang sikit-sikit menang, sehingga dapat menakluki banyak tempat antara sampai ke Bukit Sinjuang. Tuan-tuan tengok Kota Formosa tu dengan Bukit Sinjuang tu dah tak berapa jauh. Dan di puncak Bukit Sinjuang tu juga ada makam Panglima Aceh, Panglima Pili namanya. Pili itu nama sebuah tempat di Aceh. Dan dia antara tentera Panglima Aceh yang ikut perang menentang Portugis. Ketika ini Sultan Iskandar Muda sudah hampir menang. Dia dah kepung dah tuan-tuan sudah kepung berbulan-bulan sehingga Portugis hampir kebuluran. Tapi sayang sekali tuan-tuan, ada pengkhianat di kalangan orang Melayu ni. Beberapa orang Melayu ni mereka bantu Portugis. Mereka bantu Portugis, antaranya apa mereka buat? Mereka telah menghantarkan berita kepada Portugis yang ada di Goa, India. Apabila dapat berita Portugis di Goa, India, mereka pun hantar bantuan dalam skala yang besar berperang dengan tentera Sultan Iskandar Muda ni tuan-tuan. Dan pengkhianatan ni bukannya berlaku masa perang. Sebelum perang lagi telah berlaku. Kalau tuan-tuan baca Sultan Iskandar Muda, saya pun ada sebut, tulis dalam buku Sultan Soleh tu. Saya masukkan Sultan Iskandar Muda. Asalnya, planningnya, Sultan Iskandar Muda turut terlibat. Dia jadi pemimpin utama perang. Sampai di Delhi tuan-tuan, di Sumatera Utara tu, menantu dia, bukannya orang jauh, menantu Sultan Iskandar Muda ni, dia pergi senyap-senyap ke Melaka. Dia bagi tahu pada orang Portugis di Melaka, dia bocorkan rahsia
bahawa tentera Aceh ni dalam perjalanan nak ke Melaka serang Portugis. Tuan-tuan, banyak pengkhianatan yang berlaku. Bila dapat tahu tu, Sultan Iskandar Muda, penasihat-penasihat dia menasihatkan Sultan Iskandar Muda supaya jangan teruskan perjalanan. Takut-takut Sultan Iskandar Muda kena bunuh. Sebab sudah terbocornya, rahsia ni agak bahayalah. Dan Sultan Iskandar Muda pun pulang ke Aceh. Maka panglima perang yang utama pada ketika itu adalah seorang penasihat. Penasihat yang inilah dia punya makamnya, tuan-tuan. Berada di Melaka, seorang ulama besar. Penasihat utama Sultan Iskandar Muda, tuan-tuan, namanya apa? Syekh Syamsuddin As-Sumatrai. Ini seorang ulama yang besar, ulama yang masyhur. Dia adalah ketua hakim Kesultanan Aceh, merangkap penasihat sultan. Dia guru kepada Sultan Iskandar Muda dan dia juga adalah panglima tentera perang yang utama. Sehingga kan dia jadi panglima perang yang utama sehingga dia syahid di Melaka, tuan-tuan. Ini seorang tokoh yang jasanya besar pada Melaka, tapi ramai daripada kalangan kita tidak tahu. Seorang tokoh yang jasanya sangat besar di tanah air kita ni, tapi ramai di kalangan kita tidak tahu. Ini adalah Syekh Syamsuddin As-Sumatrai, seorang ulama yang besar lah, tuan-tuan. Ada sebahagian orang, ada sebahagian sumber menyatakan dia ni pernah berguru dengan Syekh Hamzah Fansuri. Tapi ada yang menafikan juga. Bersama dengan Syekh Syamsuddin As-Sumatrai, di belakang dia ada sebahagian tentera Uthmaniyah yang turut berperang, tuan-tuan. Kemudiannya, tuan-tuan, di zaman Aceh diperintah oleh Sultanah, pemerintah perempuan ni, yang mana penasihat-penasihat mereka ni adalah seorang ulama besar juga, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkli. Syekh Abdul Rauf As-Singkli ni juga ulama besar dan dia adalah penulis kepada kitab tafsir Melayu yang pertama, namanya Turjuman Mustafid. Dan Syekh Abdul Rauf As-Singkli ni, zaman dia jadi penasihat utama kerajaan Aceh Darussalam ni, pada zaman itu komandan atau panglima Laksamana kerajaan Aceh tu berasal daripada Turki Uthmaniyah. Namanya Said Kamal. Said Kamal ni dia berasal daripada Turki Uthmaniyah dan dia kemudian diangkat menjadi panglima perang laut Turki Uthmaniyah. Dan Said Kamal ni dia membantu Syekh Abdul Rauf As-Singkli ni untuk berlayar sehingga ke Yaman untuk menuntut ilmu. Dan Syekh Abdul Rauf ni kemudiannya dia menuntut ilmu di banyak tempat, termasuk Yaman, Mekah dan di Madinah, tuan-tuan. Dan selain daripada mengutuskan pakar perang, mengutuskan meriam, Uthmaniyah juga menghantar ke Aceh ulama. Nampak berjasa besar Uthmaniyah, tuan-tuan, bukan calang-calang dia punya jasanya. Dah hantar meriam, hantar pakar perang, juga hantar tentera sehingga syahid, tuan-tuan, di wilayah Alam Melayu ni, di sini. Mereka juga menghantar ulama, salah seorangnya adalah Syekh Salahuddin. Yang ini dia punya makam dia, ziarah makam, tuan-tuan. Kalau ke Aceh boleh ziarah dia punya makamnya yang masyhur dengan gelaran Tengku di Biti, tuan-tuan. Selain daripada Syekh Salahuddin yang masyhur adalah namanya seorangnya adalah Syekh Ismail Arumi. Syekh Ismail Arumi ni dia kemudiannya dia ke Aceh, dia telah melahirkan seorang ulama yang sangat masyhur di Aceh. Yang ini makamnya namanya Syekh Babadaud Arumi. Syekh Babadaud Arumi ini juga adalah anak murid kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkli. Kalau kita di tanah Melayu ni, siapa, tuan-tuan, anak murid Syekh Abdul Rauf? Anak yang masyhurnya adalah Tok Pulau Manis yang ada di Terengganu. Itu adalah anak murid Syekh Abdul Rauf, tuan-tuan, yang mensyarahkan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Tok Pulau Manis itu juga adalah anak murid kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkli tadi, yang dibantu oleh Said Kamal, panglima perang laut Aceh yang daripada Turki Uthmaniyah tu, yang membantu Syekh Abdul Rauf tu. Antara anak muridnya ni lah seorang juga ulama keturunan Turki, tuan-tuan. Yang ini adalah makam seorang tokoh penting juga yang mendapat khidmat bantuan daripada Uthmaniyah. Raja Biru namanya, tuan-tuan. Di zaman dia inilah dia telah membuat sebuah meriam yang sangat besar. Saya telah buat pekajian tentang meriam-meriam di Alam Melayu ni. Setakat pekajian saya, inilah adalah meriam yang paling besar di Alam Melayu. Meriam
Patani tuan-tuan yang sekarang berada di Bangkok. Maryam ini jelas sekali dalam sumber Patani, tuan-tuan boleh baca dalam hikayat Patani disebutkan bahawa Maryam ini dibina oleh jurutera Uthmaniyah yang namanya Abdul Samad. Dia dapat Maryam ni. Telah ada laporan Belanda, tuan-tuan, utusan Belanda ketika pergi ke Patani, dia menyaksikan Maryam ini diletuskan. Dia tulis apa? Punya hebatnya Maryam ni, Maryam ini tembakan dia boleh didengar sehingga 40 km jauh. Bayangkan tuan-tuan ya. Ini mendapat daripada sentuhan jurutera Turki Uthmaniyah. Zaman ini memang kerajaan Patani banyak membina Maryam, sehingga kan ada sebuah kampung di Patani, tuan-tuan ya. Ini sebuah kampung di Patani saya jejak, namanya Kampung Tuang Bedil. Di sinilah tempat Maryam dibuat. Maryam dibuat. Barangkali Abdul Samad ni, jurutera Uthmaniyah ni juga, dia bertapak di Kampung Tuang Bedil ni. Sebab apa nama dia Kampung Tuang Bedil ni? Memang kilang buat Maryam, tuan-tuan ya. Begitu juga dengan seorang tokoh yang sangat penting, tuan-tuan ya. Ini adalah makam Sultan Sulaiman Shah. Siapa Sultan Sulaiman Shah ni? Juga namanya saya masukkan dalam buku saya, Sultan Soleh di Alam Melayu. Dia adalah Sultan Senggora. Senggora ni di mana, tuan-tuan? Hari ini disebut sebagai Songkla. Songkla itu adalah tapak kerajaan Melayu Islam. Hari ini bila nama diubah kepada nama Thailand, nama Siam disebut sebagai Songkla. Dulu namanya Singgora, sebuah kerajaan Melayu Islam. Dan salah seorang sultan namanya Sultan Sulaiman Shah, dia telah membina, dia juga telah menjadikan Daulah Uthmaniyah sebagai panduan dia. Dan dia telah membuat sebuah Maryam yang besar, tuan-tuan. Dan inilah Maryamnya Maryam yang dibuat oleh Sultan Sulaiman Shah yang hari ini berada di London. Macam mana Maryam ini boleh berada di London, tuan-tuan? Dia bila Sultan Sulaiman Shah buat itu, tuan-tuan, kemudian di zaman anaknya Sultan Mustafa berlaku perang antara kerajaan Singgora dan Siam, kalah. Singgora telah kalah dan terhapusnya Kesultanan Islam Singgora, dirampas oleh tentera Siam. Kemudian pada tahun 1767 pula, tuan-tuan, berlaku perang antara Siam dan Burma. Burma pula rampas Maryam ni. Kemudiannya, tuan-tuan, Burma pakai Maryam ni lawan Inggeris. Pada tahun 1885 terjadinya perang antara Inggeris dan Burma. Burma pakai Maryam ni untuk lawan Inggeris. Kalah Burma. Inggris rampas Maryam ni, dibawa ke London. Sampai sekarang ada di London. Ni diletakkan di hospital lama ya, hospital Angkatan Tentera. Dia ada banyak Maryam, tuan-tuan. Saya pergi tengok, tuan, ada banyak Maryam di kawasan itu, Maryam lama yang digunakan oleh Inggeris dan juga yang dirampas daripada Inggeris. Tapi Maryam ini diistimewakan. Dia letak di tengah-tengah, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa Maryam diistimewa? Ini saya nak tunjuk, tuan-tuan. Si banyak 98 Saya diberi oleh ni sampai 9.5 paling lewat, tuan-tuan. Tapi sikit lagi lah saya buka ni. Sebab apa, tuan-tuan? Adanya syair-syair jihad. Sultan Sulaiman dan jurutera yang buat Maryam ni, dia telah memahat syair-syair jihad. Ada 8 rangkap syair jihad di atasnya. Bayangkan, tuan-tuan, orang Melayu dulu, tuan-tuan ya, mereka ni siap tulis syair jihad di atas Maryam ya. 4 rangkap dalam bahasa Arab dan 4 rangkap yang lain dalam bahasa Melayu, tuan-tuan ya. Nak syarah tentang Maryam ni pun mengambil masa yang panjang lah. Selain daripada Maryam juga, Sultan Sulaiman juga dia ada kubu perang dia bina sangat hebat ya, tuan-tuan ya. Selain daripada Singgora, tuan-tuan, kita dah terdengar Melaka, Demak, Aceh dapat bantuan daripada Uthmaniyah. Singgora juga dapat sentuhan Uthmaniyah dan juga Patani. Kerajaan Banten ni di mana, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok Pulau Jawa, di bahagian yang paling barat itu Banten, itu wilayah Banten. Sekarang dinamakan Provinsi Banten. Di situ zaman dulu, tuan-tuan ya, sezaman dengan Sultan Iskandar Muda tu, pada ketika itu Sultan Banten diperintah oleh Sultan Abdul Mafahir ini. Sultan di zaman pemerintahan dia telah melantik seorang orang Turki Uthmaniyah, Hoja Royan namanya, menjadi pembesarnya. Bukan saja menjadi pembesar, malah menjadi penasihat dia, tuan-tuan ya. Kemudiannya, tuan-tuan ya, di zaman pemerintahan Sultan Ageng Tirta-Yasa, Sultan Banten juga, selepas Sultan Mafahir itu naik kemudiannya Sultan Ageng Tirta-Yasa, atau namanya sebenarnya Sultan Abul Fath ni, dia juga telah
mendapat sentuhan Uthmaniyah dan dia menjadikan panduan Uthmaniyah sebagai panduannya tuan-tuan, sehingga kan dia telah menghantar anaknya tuan-tuan, Abdul Qahar nama anaknya, dia hantar ke Uthmaniyah, ke Istanbul untuk mempelajari selok-belok tentang perang, ilmu perang. Dia hantar ke anaknya ke Istanbul untuk belajar selok-belok ilmu perang. Zaman pemerintahan Sultan Ageng Tirta Yasa ni tuan-tuan, dia penasihat utama ya, dan juga mastermind ya dalam ketika perang dengan Belanda tu. Ada seorang ulama alam Melayu yang sangat masyhur namanya Syekh Yusuf Al-Makassari tuan-tuan ya. Syekh Yusuf Al-Makassari ni daripada Makassar, dia kemudiannya ke Banten, diangkat oleh Sultan Ageng Tirta Yasa jadi penasihatnya dan juga mastermind perang ya. Dan mereka berperang dengan Belanda tuan-tuan ya. Dan kemudiannya Sultan Yusuf ni Belanda dapat tawannya, dibuang ke Cape Town, ke selatan Afrika, dan kemudiannya sebelum buang ke Cape Town dibuang ke Sri Lanka dulu. Kemudian dia telah meninggal di Cape Town. Kemudiannya waris kepada Syekh Yusuf ni menuntut jenazahnya supaya dibawa ke Makassar dan dimakamkan semula di Makassar. Sampai hari ini makamnya ada di Makassar. Dan ini tuan-tuan adalah benteng Sultan Banten ya tuan-tuan ya. Masuk ke abad ke-18. Abad ke-18 ni Sultan Sulu, Sultan Muizzuddin telah menulis surat kepada Sultan Iskandar meminta bantuan untuk menghadapi Sepanyol. Zaman ni zaman begitu Sulu sangat aktif tuan-tuan, berperang dengan Sepanyol. Tidak ketinggalan walaupun jauh kedudukannya, Sultan Muizzuddin ni juga telah mengutus surat kepada Sultan Uthmaniyah untuk dihantar bantuan supaya dia dapat menentang Sepanyol tuan-tuan ya. Filipina ni sangat kesian tuan-tuan ya. Saya masih ingat lagi, Allah, masa tak banyak tuan-tuan ya, banyak lagi slide saya ni. Saya cerita sikitlah tuan-tuan ya. Saya telah dipanggil NGO lebih kurang tahun 2015 lah. Saya dipanggil NGO di Filipina ni untuk selamatkan manuskrip kerana berlaku perang Abu Sayyaf dengan Mauti dan sebagainya tuan-tuan ya. Bila sampai ke sana ni tuan-tuan ya, pergi ke Manila dulu, saya sekaligus saya buat perkajian tentang kerajaan Islam di Manila tu. Asalnya tu kerajaan Islam tuan-tuan, ada pemerintah di situ nama Sulaiman tuan-tuan. Mereka ni di bawah Kesultanan Brunei dulu. Habis hilang kesan-kesan dia tuan-tuan. Sepanyol ni memang dulu asalnya Islam tu. Wilayah Manila tu dulu bawah Kesultanan Islam. Tapi Sepanyol dan Portugis ni mereka membawa dendam perang salib tu macam Melaka tuan-tuan ya. Di Melaka dulu tuan-tuan ya, Portugis bila dia dapat jajah Melaka ni, habis semua. Sebab masjid-masjid, dinding-dinding masjid, makam-makam sultan, makam ulama semua dibongkar. Dan daripada itulah mereka telah ambil itu dinding-dinding masjid, dinding-dinding makam tu dibuatnya Formosa tuan-tuan. Sebab apa dibuat itu? Dia nak hapuskan kesan sejarah Islam. Sebagaimana terhapusnya kesan sejarah Islam di Melaka, begitulah terhapusnya kerajaan Islam di Manila tuan-tuan. Ditunjukkan pada saya, sinilah dulu tapak masjid, dah tak ada dah, yang ada gereja besar. Di sinilah dulu istananya Sultan Sulaiman. Orang-orang Islam Filipina bawa saya pergi ke universiti, dia juga ambil maklumat tentang pemerintahan Islam, Melayu Islam di Manila itu. Dan tuan-tuan ya, kalau kita tengok tuan-tuan, masjid dan makam ulama zaman Kesultanan Melayu Melaka, kalau tuan-tuan pergi ke Jawa, banyak lagi. Sebagai contoh, tuan-tuan pergi ke Cirebon, ada masjid yang dibina zaman Kesultanan Melayu Melaka, namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dibuat oleh Sunan Gunung Jati buat tahun 1480. Sezaman dengan Kesultanan Melayu Melaka. Sampai sekarang masjid ini masih ada. Begitu juga makam-makam ulama. Sunan Gunung Jati itu zaman Kesultanan Melayu Melaka, makamnya masih ada. Sunan Giri zaman Kesultanan Melayu Melaka, makamnya masih ada. Kesultanan Demak tu makamnya masih ada. Masjid Demak juga, tu zaman Kesultanan Melayu Melaka masih ada, terpelihara. Sebab apa? Sebab tidak dijamah oleh Portugis ataupun Sepanyol. Tetapi sebab Melaka dijarah oleh Portugis dan Sepanyol, langsung tak ada tuan-tuan. Kesan sejarah habis ya tuan-tuan ya. Masuk abad ke-18 tuan-tuan ya.
masuk abad ke-19, 1800, ini adalah surat Sultan Kedah. Saya ada buku terbaru saya tuan-tuan, mungkin boleh dapatkan di luar. Hubungan Kedah dan Osmaniyah. Sebelum ni saya buat hubungan Melaka dan Osmaniyah, ni saya buat hubungan Kedah dan Osmaniyah. Ini adalah surat Sultan Kedah kepada Sultan Osmaniyah tuan-tuan. Ketika mana Sultan Kedah ni siap menjarah Kedah, dia dapat menaluki Kedah. Sultan Kedah masa tu, Sultan Ahmad Tajuddin terpaksa berundur ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang inilah dia menulis surat. Saya dibahaskan kandungan suratnya, dihantar kepada Sultan Osmaniyah pada ketika itu. Sultan Mahmud II meminta bantuan untuk mengusir Syam daripada Kedah. Tuan-tuan, itulah kepentingannya Osmaniyah zaman tu. Memang tempat orang umat Islam minta tolong. Hari ini kita nak minta tolong pada siapa tuan-tuan? Sebab tidak ada kuasa besar orang Islam. Hari ini China, Rusia yang masih kita harap-harap dapat membantu Palestin tu, tetapi tak bantu pun. Zaman dulu kita ada Osmaniyah tuan-tuan, boleh minta bantuan. Ini juga seorang tokoh yang penting tuan-tuan. Dia ni sangat masyhur tuan-tuan, tetapi dia ni sangat minat dengan Osmaniyah. Dia sangat menjadikan Osmaniyah sebagai panduannya, sehingga kan di makamnya tuan-tuan, saya pergi ziarah makamnya tuan-tuan, dia menamakan dirinya sebagai Sultan Abdul Hamid, sedangkan namanya bukan Abdul Hamid. Ni adalah siapa dia tuan-tuan? Ini adalah sangat masyhur. Kalau saya sebut tuan-tuan mesti kenal. Namanya Diponegoro. Diponegoro ni seorang tokoh yang sangat masyhur di Pulau Jawa. Dia menjadikan Osmaniyah sebagai panduan di dalam berjihad menentang Belanda tu. Dia adalah putera sultan yang terusir daripada istana dan mendapat pendidikan daripada para ulama di Jawa. Kemudiannya para ulama dan juga santri-santri ni, pelajar-pelajar ni bergabung bersama dia bangun menentang penjajah Belanda di Jawa tuan-tuan. Dan ini makam pengikut-pengikutnya, menteri-menterinya dan dia punya pengikut-pengikut lah. Dan dia namakan pengikut, dia gelarkan pengikut-pengikutnya dengan gelaran Menteri Osmaniyah. Ada Kiai Ali Basha, Ali Sentat Basha, Abdul Latif Basha, semua dipakai nama Basha tuan-tuan. Yang ini saya pergi ke kubu dia, kubu perang di Diponegoro ni. Memang saya kaji tentang Diponegoro ni tuan-tuan, memang bijak dia ni. Cara dia pilih tempat itu, tempat dia bina kubu di mana, tempat dia membina berlindung di mana, memang saya tengok dari segi geografi dia hebat di Diponegoro ni tuan-tuan. Yang ini tempat dia tempat dia bersembunyi. Dia bersama angkatan tenteranya bermesyuarat, mengatur siasat perang, mengatur rancangan perang di sinilah, di Gua Selarong ini. Dan dia tidak pernah kalah lawan Belanda tuan-tuan. Belanda sangat susah nak tangkap dia. Sehingga kan Belanda tuan-tuan, yang digambarkan tuan-tuan, terpaksa menggunakan taktik yang sangat jahat. Dia tawan ibu dia. Bila main ibu ni lemah lah tuan-tuan. Ini adalah taktik yang sama digunakan oleh Belanda ketika perang Banjar. Ketika perang Banjar lawan Sultan Hidayatullah tuan-tuan, Belanda tak dapat menang lawan Sultan Hidayatullah. Sultan Hidayatullah juga memimpin para ulama di Banjar di Kalimantan. Apa Belanda buat? Belanda telah tawan ibu Sultan Hidayatullah. Bila main dengan ibu ni lemah lah tuan-tuan. Kita kalau orang tawan ibu kita lemah kita tuan-tuan. Dengan tawan ibu ni terpaksalah Diponegoro menyerah, ditipu oleh Belanda, ditawarkan perjanjian dan sebagainya. Akhirnya dia terpenjara, terkurung dalam keadaan yang Belanda menghina dia tuan-tuan. Dan ini pula adalah surat tuan-tuan, surat Sultan. Allah Akbar, saya nak buka ni sikit lagi tuan-tuan. Banyak slide ni saya nak habiskan sikit tuan-tuan. Ini adalah surat Sultan Aceh yang kemudian abad ke-19 Sultan Aceh ketika ini tuan-tuan. Banyak alam Melayu ni, kawasan-kawasan alam Melayu ni tuan-tuan, di Palembang, di Kalimantan, di Sulawesi ini telah ditakluki oleh Belanda. Pada zaman ini semenanjung kita ni dan juga di Aceh masih belum dijajah oleh mana-mana penjajah. Masa ni Belanda masih belum menjajah Aceh. Tahun 1848 ni tuan-tuan. Dan Sultan Aceh ni, Sultan Ibrahim Mansur Shah ni, dia sudah dapat menjangkakan Aceh akan sampai ke Belanda akan sampai ke Aceh. Belanda dia ada usaha, dia akan macam mana pun dia akan sampai untuk menjajah Aceh. Dengan sebab itu Sultan Ibrahim Mansur Shah dia karang surat sangat menarik. Ini surat ni dikarangkan dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Dikarangkan kepada Sultan Abdul Majid yang pertama tuan-tuan. Dan apa kandungan surat ni tuan-tuan? Kandungan surat ini tuan-tuan, dia secara halus dia memberi gambaran bahawa supaya
Turki Uthmaniyah ni bertapaklah di alam Melayu ni. Sebab apa? Dia kata negeri Jawa, negeri Bugis, negeri Bali, negeri Borneo, negeri Palembang, Minangkabau sudah lama dihukum oleh orang Belanda. Aceh, tinggal Aceh dan Semenanjung belum dihukum. Tiadalah perintah dan wasatah dari penghulu kita di negeri Rom. Adapun negeri Rom ni sangat jauh. Disebut apa? Bantuan susah sampai kepada Aceh ni sebab apa? Rom sangat jauh. Tuan-tuan ya, tahun depannya tu lebih menarik, Sultan Ibrahim Mansur Shah ni dihantar surat dalam bahasa Arab pula. Dihantar surat tu dia bukan sekadar menghantar surat, dihantar surat dengan apa tuan-tuan? Dengan peta. Apa menarik peta ni tuan-tuan? Ni saya nak sebut ni ya. Dia telah tulis semua tadi dalam surat tahun 1849 dia tuan-tuan. Dia telah tulis bahawa negeri Borneo, negeri Palembang disebutlah ni telah lama dihukum, Minangkabau telah dihukum oleh Belanda, maknanya telah dijajah lah. Dan dalam peta ni tuan-tuan, semua pulau-pulau Borneo dia tulis sebagai Borneo, Bugis dia tulis sebagai Bugis, Bugis itu Sulawesi lah, Jawa dia tulis sebagai Jawa, Sumatera dia tulis sebagai Sumatera. Tetapi Semenanjung dia tak tulis sebagai Semenanjung ataupun Tanah Melayu, dia tulis sebagai Anadolu. Alif nun alif ta wa ulam ni dalam kalau disebut dalam bahasa Turki Uthmaniyah Anadolu. Anadolu ni apa tuan-tuan? Anadolu ni dalam bahasa Turki bukan Semenanjung. Kalau Semenanjung Turki sebut Yarimadasi. Tapi disebut Anadolu ni adalah sebuah wilayah di Turki, dalam Turki Uthmaniyah. Ni kalau ikut peta Turki Uthmaniyah ni, yang saya bulat tu Anadolu. Yang sekarang ni Ankara, lepas tu Konya. Tapi sebab apa Sultan Aceh ni dia tulis Semenanjung ni Anadolu? Ini adalah syarat halus dia supaya Sultan Uthmaniyah bertapaklah di Semenanjung. Sebab masa itu Semenanjung boleh dijajah lagi oleh Inggeris, oleh Belanda juga. Semenanjung pada ketika itu, Semenanjung hanya mula masuk pengaruh Inggeris 1874 selepas perjanjian Bangkok. Maknanya Belanda dulu serang Aceh. Belanda serang Aceh 1873. Ketika 1850 ni, Aceh dan Semenanjung memang belum lagi dimasuk oleh mana-mana kuasa besar. Dengan sebab itulah saya merasakan ni daripada segi saya punya pembacaan saya, Sultan Mansur Shah ini dia telah memberi isyarat halus kepada Sultan Abdul Majid supaya menjadikan Semenanjung ni sebagai tapak Uthmaniyah dalam membantu untuk menahan kemarahan Belanda tuan-tuan ya. Ini banyaklah lagi tuan-tuan ya. Allah Akbar ya, saya kena cepatkan. Bukan sahaja kerajaan Kedah tuan-tuan ya, Riau juga ya. Raja Ali ni cucu pada Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah tuan-tuan biasa dengar Raja Haji Fisabilillah kan ada masjid dia di Cyberjaya ni. Raja Haji Fisabilillah masyhur dia sebab apa? Dia syahid di Melaka lawan Belanda. Dia telah menggerakkan angkatan tentera jihad lawan Belanda di Melaka. Cucu dia ni telah menghantarkan surat zaman pemerintahan cucu dia telah hantar surat kepada Sultan Abdul Majid yang pertama. Mana Sultan Abdul Majid ni dia terima surat daripada Sultan Aceh, dia juga terima surat daripada yang di Pertuan Muda Riau. Dan juga tuan-tuan, kemudiannya ada surat yang istimewa juga daripada 65 menteri Aceh ni hantar kepada Uthmaniyah supaya menjadikan Aceh ni sebagai tapak kepada Uthmaniyah, supaya Aceh benar-benar menjadi naungan Uthmaniyah. Supaya surat ni pada tahun 1868 sebelum Belanda serang Aceh tuan-tuan Aceh nampaknya dia dah tahu, dia dah bersedia. Dengan itu dia hantar surat kepada Uthmaniyah meminta supaya Uthmaniyah menghantarkan bantuannya. Ini antara tokoh di Aceh lah, di Imam Besar Masjid Aceh, dan juga dihantar oleh Sultan Aceh untuk menghantarkan surat tuan-tuan kepada Sultan Uthmaniyah. Dan tuan-tuan di Pulau Pinang tuan-tuan pada ketika itu pada tahun 1877 tuan-tuan telah sampai pembesar Uthmaniyah namanya Ahmad Effendi telah sampai ke Pulau Pinang. Ini dilakarkan oleh pelakar Inggeris tuan-tuan Dan pembesar Inggeris ni telah menceritakan tentang bagaimana sekarang ini
Uthmaniyah telah sibuk melawan Rusia, telah menghadapi perang masa itu tuan-tuan, sehingga mendatangkan simpati, sangat simpati kepada orang-orang Islam di Pulau Pinang, sehingga kemudiannya tuan-tuan, kisah yang dibawa oleh Ahmad Effendi dirakamkan oleh seorang orang Pulau Pinang namanya Muhammad Saman. Muhammad Saman ni telah, bila Ahmad Effendi ni, orang Turki Uthmaniyah ni berceritakan tentang perang antara Uthmaniyah dan Rusia ni, disalin oleh Muhammad Saman di dalam bahasa Melayu, kemudiannya menjadi sebuah hikayat yang sangat masyhur di sekarang ni, namanya hikayat perang Setambul. Hikayat perang Setambul itu yang tulis oleh Muhammad Saman itu berdasarkan daripada penceritaan seorang pembesar Turki yang sampai di Pulau Pinang. Juga tuan-tuan, Sultan Johor juga, abad ke-19, 1879 ya, Sultan Abu Bakar telah mengunjungi Sultan Abdul Hamid, Sultan Uthmaniyah pada ketika itu, bagi menjalinkan hubungan, dan Sultan Johor juga ingin belajar pentadbiran, ilmu pentadbiran daripada Sultan Uthmaniyah tuan-tuan. Dan kemudiannya Sultan Abdul Hamid dia telah memberikan dua orang perempuan Uthmaniyah, Hadijah Hanom dan Ruqayyah Hanom. Dan Hadijah Hanom ini, Sultan Abu Bakar kahwin dengan dia. Ruqayyah Hanom ini maknanya perempuan penting, perempuan bangsawan yang diberi oleh Sultan Abdul Hamid dulu, Uthmaniyah, untuk dikahwinkan. Dan Ruqayyah Hanom ni kemudiannya dikahwin dengan Ungku Abdul Majid dan kemudiannya melahirkanlah antara keturunannya Ungku Aziz. Kemudiannya juga dia kahwin lagi dengan Said Abdullah Said Muhsin Alatas, lahir juga orang-orang penting intelektual di tanah air kita, antaranya adalah Syekh Nakib. Kemudiannya dia kahwin pula dengan Menteri Besar Johor, Datuk Haji Jaafar Haji Mahmud, ayah kepada Datuk On, melahirkan Datuk On, Tun Husin On dan juga Datuk Syamuddin. Ini inilah keturunan Turki Uthmaniyah ni. Dan juga tuan-tuan, kemudiannya kapal perang Uthmaniyah juga pernah berlabuh di Singapura tuan-tuan, dan angkatan tentera Uthmaniyah dalam perjalanan daripada zaman Sultan Abdul Hamid daripada Istanbul ke Jepun, mereka berlabuh di Singapura dan mereka singgah di Istana Sultan Johor. Dan ketika inilah pembesar-pembesar alam Melayu ni, daripada Aceh ada, daripada Jawa, ada banyak tempat lah, mereka telah datang untuk menyerahkan surat supaya kapten kapal perang ini yang nama kapten kapal perang ini, dia supaya serahkan surat-surat ini, serahkan kepada Sultan Uthmaniyah. Antaranya adalah daripada Aceh, Said Muhammad Zin, dan juga tuan-tuan, juga daripada Negeri Sembilan tuan-tuan, ada dua orang tokoh penting. Mereka ini secara senyap, secara sembunyi telah pergi ke Johor, kemudian ke Singapura, pergi ke kapal perang ini, kapal perang Uthmaniyah ni, untuk meminta bantuan daripada Uthmaniyah supaya mengusir Inggeris daripada Negeri Sembilan. Apa dia tuan-tuan, adalah Tunku Besar Tampin Syed Abdul Hamid, dan juga Encik Omar Penghulu Inas. Apabila Inggeris dapat tahu, maka dia telah memecat Penghulu Inas ni, Encik Omar ni. Dia telah kerana mereka ada usaha menjalin sambungan dengan Turki Uthmaniyah tuan-tuan. Kemudiannya ini adalah surat tentang lawatan Sultan Johor ke Istanbul. Dan Sultan Johor, Sultan Abu Bakar tu, dia lagi sekali dia pergi ke Istanbul, jumpa dengan Sultan Abdul Hamid, dan kemudian kali kedua ke Istanbul ni, dia telah membawa undang-undang yang sangat penting, majalah Ahkam Al-Adliyah. Ini adalah undang-undang Uthmaniyah, diterapkan dalam undang-undang Johor, dinamakan sebagai majalah Ahkam Johor. Dan Sultan Abu Bakar telah mengarahkan semua hakim-hakim daripada yang bawah sampai ke atas supaya ikut undang-undang ni, berhakim, memutuskan keputusan berdasarkan undang-undang ni yang mereka ambil daripada Turki Uthmaniyah tuan-tuan. Pada kunjungan yang kedua ni berlaku pada tahun
1893. Kemudiannya tuan-tuan, Sultan Kedah juga tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid, dia pernah hantar gambar dia tuan-tuan kepada Uthmaniyah tuan-tuan ya. Dan ini Sultan Abdul Hamid tu dia naik pada tahun 1881, tahun yang sama dibina sebuah masjid di Al-Usta tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau pergi ke Al-Usta ada sebuah masjid Nagore ni, jelas sekali menunjukkan sokongan kepada Turki Uthmaniyah, di mana di atas masjid ni terpahatnya bendera-bendera Turki Uthmaniyah tuan-tuan ya. Dan juga tuan-tuan, Turki Uthmaniyah juga pada abad ke-19 telah mendapat laporan bahawa Belanda telah menjajah dan memberikan layanan buruk kepada umat Islam di alam Melayu ni. Dengan sebab itu Turki Uthmaniyah telah menghantarkan dia punya wakilnya. Pertama di Jawa bernama Syed Abdullah Al-Junaid, berpusat di Betawi, dan juga kemudiannya dia juga menghantarkan utusannya ke Singapura ya tuan-tuan ya. Muhammad Kamil B, terbalik Syed Abdullah Junaid di Singapura, Muhammad Kamil B dihantar ke Betawi tuan-tuan ya. Dan dengan itu tuan-tuan ya, bila ada wakil Uthmaniyah, sudah ada orang-orang di alam Melayu ni tuan-tuan ya, dalam usaha mereka untuk menahan pengaruh daripada barat ni tuan-tuan ya, mereka telah mula memutuskan pelajar-pelajar tuan-tuan ya ke Turki Uthmaniyah tuan-tuan ya. Dan para ulama tuan-tuan menjadi sendi tuan-tuan ya. Saya habiskan sikit lagi. Para ulama dulu tuan-tuan ya, terutama seorang tokoh yang sangat masyhur, Syekh Ahmad tuan-tuan ya. Ini makam Syekh Ahmad ya. Syekh Ahmad ni dia pernah jadi penasihat Sultan Abdul Hamid II. Dan dialah yang menghubungkan antara Uthmaniyah dan alam Melayu tuan-tuan. Dia buat banyak perancangan untuk kemerdekaan alam Melayu, dan dialah selayaknya kita panggil sebagai bapa kemerdekaan alam Melayu tuan-tuan ya. Dan di bukit ni lah, ni pemandangan zaman Syekh Ahmad. Ni adalah gambar yang ditangkap oleh Turki Uthmaniyah zaman Syekh Ahmad Al-Fatani ni di pemandangannya di mana Syekh Ahmad ni dia mengkadirkan, dia telah mengkadirkan ramai ulama Melayu untuk menjadi pejuang kemerdekaan. Antaranya adalah Syekh Abdullah Fahim, Tok Kenali, Syekh Hashim Al-Ash'ari, Raja Ali Kelana. Ini masjid Fatoni tuan-tuan di Mekah masih ada lagi. Dan saya cepatkanlah. Dan Syekh Ahmad ni tuan-tuan ya, kemudiannya Sultan Abdul Hamid ni dia telah membantu Syekh Ahmad untuk menerbitkan kitab-kitab Melayu tuan-tuan ya, dan banyak kitab Melayu diterbitkan dalam penerbit Uthmaniyah tuan-tuan ya. Antaranya adalah Turjuman Mustafid tu yang saya sebut tadi, ditulis oleh Syekh Abdul Rauf, diterbitkan diterbitkan oleh kerajaan Uthmaniyah dengan Sultan Abdul Hamid, dengan bantuan Sultan Abdul Hamid ni tuan-tuan, atas saranan daripada Syekh Ahmad tuan-tuan ya. Ini anak muridnya. Yang inilah sanad perjuangan tuan-tuan ya, Sultan Abdul Hamid kepada Syekh Ahmad, dan Syekh Ahmad kepada pejuang kemerdekaan yang lain. Saya rasa sampai inilah tuan-tuan ya, saya banyak lagi slide tu. Tapi masa tak mengizinkan tuan-tuan ya, lama sangat ni. Saya nak buat sikit tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan ya, selepas kejatuhan Uthmaniyah tuan-tuan ya, banyak ni kisah-kisah menarik tuan-tuan, tapi saya tak sempat nak bawa ni. Tentang Tok Janggut dan sebagainya tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan ya, sebuah peristiwa yang menyedihkan pada saya tuan-tuan ya. Inggris sebenarnya, ni yang terakhir tuan-tuan ya, dia dulu Inggris ni, mereka banyak cuba menyekat orang Melayu daripada menyokong Uthmaniyah. Sebab Inggris ni dalam Perang Dunia yang pertama, dia telah masuk Perang Dunia yang pertama, musuh dia adalah Uthmaniyah. Dan Uthmaniyah tuan-tuan, pernah tahun 1914, Uthmaniyah telah melancarkan perang jihad, fatwa jihad kepada musuh-musuh Islam, antaranya Inggeris lah. Daripada situlah fatwa itu sampai ke Singapura. Seorang imam Masjid Kampung Jawa, Maulana Ali Nurul Alam namanya, dia imam Masjid Kampung Jawa, dan dia telah menggerakkan angkatan, telah menggerakkan gerakan jihad lawan Inggeris ni, yang dimasyhur dalam peristiwa Dahagi. Banyak tentera Inggeris terbunuh tuan-tuan. Dengan sebab tu pengaruh Uthmaniyah ni mereka perlu sekat. Dulu di masjid-masjid tuan-tuan, dalam khutbah orang-orang Melayu telah mendoakan kepada Sultan Uthmaniyah, terutama Sultan Abdul Hamid.
juga tuan-tuan dinaikkan bendera Turki Uthmaniyah tuan-tuan. Sampai perisik-perisik Inggeris ni dia telah mengintai dan ada dalam laporan dalam fail ni perisik Inggeris ni menasihatkan pentadbir Inggeris supaya menurunkan bendera Turki Uthmaniyah ni tuan-tuan. Dan Inggeris ni kemudiannya tuan-tuan, dia telah menjajah kita daripada segi ekonomi, tuan-tuan. Kita punya hasil mahsul ni sangat kaya. Kita punya alam Melayu ni tuan-tuan, Allah telah mentakdirkan wilayah kaya. Dulu kita kaya dengan rempah, kemudian kita kaya dengan biji timah tuan-tuan. Kemudian hari ni kita kaya pula dengan petroleum. Zaman kita kaya dengan biji timah tuan-tuan, banyak kita ni membantu kepada kemajuan Inggeris sebenarnya. Antaranya, Inggeris telah membina sebuah kapal yang namanya HMS Malaya. Kapal ni tuan-tuan, kapal ni memang dikatakan 100% dibina dari kekayaan tanah Melayu. Dari kekayaan daripada biji timah dan juga getah tuan-tuan. Daripada negeri-negeri Melayu bersekutu yang pada ketika itu berada langsung di bawah pentadbiran Inggeris, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang ni. Bayangkan tuan-tuan, kapal ni zaman itu kapal ni dibina 1913 harganya dekat 3 juta pound sterling zaman itu. Memang itulah kapal daripada kekayaan. Sebab itulah kapal ni dinamakan sebagai HMS Malaya. Sebab apa? Digunakan kekayaan alam Melayu ni untuk buat kapal ini. Dan dengan kapal inilah kemudiannya mereka membuang Sultan Uthmaniyah yang terakhir, Sultan Muhammad Wahiduddin ni tuan-tuan. Dan ini adalah gambar Sultan Uthmaniyah yang terakhir, Sultan Muhammad Wahiduddin yang dibuang ke Malta. Ini adalah gambar dia baru turun daripada kapal British yang dibina daripada kekayaan tanah Melayu tu tuan-tuan ya. Selepas kejatuhan tu tuan-tuan ya, orang Melayu memang banyak mengharap banyak gerakan-gerakan politik Melayu ni membina bendera pun daripada inspirasi daripada bendera Uthmaniyah. Sebutlah apa-apa pergerakan umat Islam, sama ada Masyumi di Indonesia ataupun Hizbul Muslimin ataupun Parti Islam Semalaya pada ketika itu juga mengambil semangat Uthmaniyah tuan-tuan, walaupun telah terjatuh Uthmaniyah tuan-tuan. Dan juga sultan-sultan yang lain, sehingga kan saya pergi ke Medan tuan-tuan, saya terkejut di makam Sultan Osman Sani ni. Dia di zaman Uthmaniyah telah terjatuh lah. Dan adanya tugurau dan lambang Turki Uthmaniyah. Sampai begitu kecintaan kita ni pada Uthmaniyah lah tuan-tuan ya. Dan bila terjatuhnya Uthmaniyah tuan-tuan ya, ini banyaklah penulisan termasuk sejarawan Turki juga seperti Ahmad Agundus menulis gerakan penjajah barat terutamanya British. Mereka telah setelah kejatuhan Uthmaniyah ni di negara jajahan umat Islam ni tuan-tuan, mereka telah membina, telah menjulang cara hidup barat tuan-tuan, sehingga melahirkan Anglophile, orang-orang tempatan yang begitu cinta Inggeris. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan ya, tahun 50-an, 60-an, 70-an adanya ni iklan-iklan minum arak, iklan-iklan arak di surat khabar. Malah ucapan hari raya iklan arak. Menunjuk orang Melayu dulu, ini iklan tu iklan sampai hari raya. Maknanya sambutlah hari raya dengan minum arak. Tuan-tuan bayangkan ya, punya teruknya zaman itu, betapa kuatnya cara hidup barat tuan-tuan ya, dijulang ya. Saya nak cerita ni panjang tuan-tuan ya, daripada Sunak Hogoronje apa semua tu, bagaimana misi dia panjang. Saya tak sempat nak menceritakan ya. Ini pun dah 6.30 tuan-tuan ya. Ini yang terakhir tuan-tuan lah. Bayangkan tuan-tuan ya, Masjid Al-Aqsa ni sedih. Tahun 1915 inilah gambaran ni. Gambar bagaimana tentera Turki Uthmaniyah bersama-sama umat Islam, mereka baru lepas keluar daripada solat bersama-sama. Masjid Al-Aqsa pada ketika itu dikawal sangat baik oleh tentera Turki Uthmaniyah. Dijaga dengan baik. Mereka bukan saja mengawal dengan baik, bukan saja solat bersama-sama umat Islam, malah mereka menggalakkan umat Islam untuk datang ke Masjid Al-Aqsa. Tetapi 100 tahun saja tuan-tuan, setelah kejatuhan Uthmaniyah ni, 100 tahun selepas 1915 ni, 2015 tuan-tuan, umat Islam nak masuk ke Masjid Al-Aqsa susah. Ditahan oleh tentera Israel. Malah tengah semayang tuan-tuan, banyak gambar tuan-tuan boleh tengok. Kena sepak, kena ikat,
Dalam masjid masuk berkasut dan sebagainya tuan-tuan. Beza putar 360 darjah tuan-tuan. Daripada mulianya Masjid Al-Aqsa dimuliakan oleh tentera Uthmaniyah ni tuan-tuan, sehingga kan Masjid Al-Aqsa tu dihinakan. Masjid Al-Aqsa memang mulia lah, sentiasa mulia. Masjid ketiga umat Islam yang selepas Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, yang mana hadis Nabi ada kelebihan solat di dalamnya. Tetap mulia, tetapi dihinakan oleh tentera Israel ni tuan-tuan ya. Itu yang kita sedih lah tuan-tuan. Antara yang telah berlaku 100 tahun je tuan-tuan. Kita 100 tahun macam ni tuan-tuan, tak tahu 100 tahun kemudian tuan-tuan. Sekarang ni kita macam ni, 100 tahun tuan-tuan, anak cucu kita tak tahu lagi tuan-tuan. Tahun 1915 ni, orang-orang ni tidak terfikir Masjid Al-Aqsa akan macam ni. Tahun 1915 ni, ketika orang-orang Palestin ni, mereka keluar bersama tentera-tentera Uthmaniyah, keluar daripada Masjid Al-Aqsa ni, mereka tak terfikir pun anak cucu mereka akan solat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan kena tendang dengan tentera Israel. Mereka tak akan terbayang tuan-tuan. Hanya 100 tahun tuan. Segenerasi boleh putar dengan sangat terbaliknya tu. Lain macam dengan itulah tuan-tuan yang pentingnya ilmu sejarah, supaya kita tidak mengulangi. Sebab tu orang Melayu dah adalah pepatah ni terhadap ilmu sejarah ni, yang baik yang baik jadi teladan, yang buruk jadi sempadan tuan-tuan ya. Sekadar itulah, saya tak sempat, saya ingat nak buka soalan tapi tak sempat. Saya tutup pada kuliah kita pada ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahlu